Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum semua. Kepada yang baru saja bersama kami, Syahril dan juga Balkis akan bersama anda hari ini, hari Jumaat. Betul. Jadi hari Jumaat, dah seminggu dah. Minggu lepas betul. Kita menyaksikan pembentangan bajet 2017 dan hari ini kita nak berdiskusi mengenai pembentangan bajet 2017 khususnya mengenai peruntukan untuk membangunkan syiar Islam. Alhamdulillah. Baik, kita nak bersama dengan seorang tetamu hari ini, tidak asing, tidak lain tidak bukan antara yang saya sangat hormati, sangat kagumi kehebatannya. Kita bersama yang berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wajdi Datuk Dusuki, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Saban hari di Parlimen, hari ini berada di studio kita. Okey, Datuk, awalnya bila kita cakap mengenai bajet 2017, kita sebenarnya sangat berbangga dan juga memberikan satu kesedaran dan juga satu gambaran bahawa kerajaan kita memang betul-betul mahu memartabatkan syiar Islam dengan peruntukan-peruntukan yang dibawakan. Secara mukadimahnya, Datuk melihat keseluruhan peruntukan yang dibawakan pada pembentangan yang lalu? Ya, saya Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin menzahirkan kesyukuran dan juga berterima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana dikala banyak bajet ataupun peruntukan kementerian-kementerian lain yang potong, dikurangkan. Tetapi dalam konteks pembangunan syiar dan juga syariat Islam dalam konteks Malaysia ini, kita meningkat dan bertambah. Dan saya kira ini satu perkara yang menzahirkan juga komitmen dan juga iltizam kerajaan. Sejak kita merdeka lagi, peruntukan berkaitan dengan agama Islam ini sentiasa bertambah dari semasa ke semasa, mengikut kepada agenda negara secara keseluruhan. Dan ini sudah tentu merupakan suatu perlambangan kepada apa yang dihasratkan di dalam perlembagaan kita juga. Perkara 3 menyatakan bahawa Islam merupakan agama bagi persekutuan. Walaupun agama-agama lain bebas untuk diamalkan, ia membawa makna bahawa tanggungjawab menjaga agama Islam di negara ini adalah tanggungjawab pemerintah. Dan pemerintah mempunyai amanah yang besar dalam memastikan syiar dan juga syariat Islam itu sentiasa dimantapkan dan dimartabatkan dari masa ke semasa. Okey, jadi antara intipati bajet 2017 dalam membangunkan syiar Islam adalah peruntukan sebanyak 30 juta ringgit untuk membangunkan dasar pendidikan tahfiz negara. Mungkin Datuk boleh terangkan apa sebenarnya dasar pendidikan tahfiz negara? Ya, sebenarnya bukan saja 30 juta ringgit. Kalau kita melihat dalam konteks yang keseluruhannya, di bawah Jabatan Perdana Menteri, kerana agensi-agensi agama ni diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, di bawah yang berhormat Datuk Seri Jamil Khair dan saya sebagai Menteri dan Timbalan Menteri bertanggungjawab berkenaan hal ehwal agama. Kita ada 14 agensi agama, termasuklah JAKIM, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, JKSM, Jauhar, TV Al-Hijrah, Tabung Haji dan sebagainya. Peruntukan contohnya dalam konteks JAKIM dinaikkan, contohnya allowance imam-imam, kerana lebih 800 juta peruntukan kepada JAKIM itu. 500 juta lebih adalah untuk allowance 15,000 orang imam-imam seluruh Malaysia. Ramai orang tak tahu bahawa sebenarnya imam-imam kita di seluruh Malaysia, tak kiralah negeri itu di bawah parti apa sekalipun, dia dibayar allowance-nya oleh Kerajaan Persekutuan. Dan Alhamdulillah, Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan kenaikan RM100 pula kepada imam-imam dikala banyak yang dikurangkan. Begitu juga dengan guru-guru kafar. Kita ada 33,000 guru-guru kafar seluruh Malaysia. Guru kafar ini adalah guru-guru yang mengajar Quran, fardu ain kepada anak-anak kita di luar waktu persekolahan. Maknanya di luar waktu arus perdana Kementerian Pendidikan. Begitu juga dengan 3,600 guru-guru takmir. Itu guru-guru yang mengajar antara Maghrib dan Isyak. Ada ustaz-ustaz yang mengajar di atas masjid selama sejam. Sejam dibayar RM100. Sebulan dibayar RM800. Maknanya dia boleh claim up to 8 jam sebulan. Itu pun dibayar di bawah peruntukan JAKIM. Dan seperti mana yang tadi disebutkan, Alhamdulillah tahun ini diperkenalkan pula. Sebenarnya awal tahun ini Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan memperkenalkan dasar tahfiz negara. Kenapa dasar tahfiz negara? Ini kerana hasrat kerajaan. Kita melihat bahawa bagaimana kita belajar daripada perkembangan tamadun-tamadun Islam lampau. Kehebatan tamadun Islam bukan hanya dilihat dalam konteks prasarana dan infrastruktur negaranya, tetapi dari segi modal insan. Dan modal insan itu haruslah seimbang. Bukan saja dalam aspek
hari ini masalah kita ialah kadang-kadang kita berlaku pemisahan. Orang yang belajar ilmu agama dengan orang belajar ilmu yang dikatakan duniawi. Duniawi dianggap sekular. Ilmu agama ni ilmu akhirat. Jadi seolah-olah berlakunya dikotomi dan compartmentalization of knowledge. Berlaku pemisahan-pemisahan yang sebegitu rupa. Walhal dalam Al-Quran disebutkan generasi yang harus kita lahirkan generasi ulul albab. Ya, betul. Siapa generasi ulul albab ni? Dia adanya elemen integrasi antara unsur akhirat dan unsur dunia. Ada keseimbangan. Duniawi. Disebutkan Al-Quran alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Iaitu mereka yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun baring. Pada masa yang sama mereka berfikir berkenaan dengan keagungan ciptaan Allah SWT di langit dan di bumi. Maknanya ada dua unsur utama, zikir dan fikir. Nilai ketakwaan dan keimanan dan nilai untuk dia menguasai disiplin-disiplin ilmu yang boleh memberi manfaat kepada kehidupan duniawi ini. Sebab itu kalau kita tengok tamadun-tamadun besar lampau, Ibn Khaldun, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, mereka ini adalah ulama-ulama yang hebat dari segi pelbagai bidang, matematik, sains, kedoktoran, kimia, astronomi, tetapi mereka juga hafiz. Jadi kerajaan menginspirasikan bahawa dengan percambahannya sekolah-sekolah tahfiz sama ada di bawah kerajaan ataupun swasta, kita tak nak bahawa anak-anak kita yang masuk kelas-kelas tahfiz, sekolah-sekolah tahfiz ni hanya menghafal Al-Quran saja. Hanya akhirat aja. Hanya fikir soal akhirat, nak masuk syurga kena hafal Quran. Tidak. Dia mesti mentadabbur Al-Quran, menghayati dan mengamalkan Al-Quran, mengaplikasikan intipati Al-Quran itu. Itu yang dihasratkan dalam dasar tahfiz negara. Dan dengan peruntukan 30 juta untuk membantu sekolah-sekolah tahfiz ini juga ada satu untuk melonjakkan dan merancakkan lagi aspirasi kerajaan ini untuk melahirkan generasi yang seimbang tadi. Dia bukan saja hebat dari segi penghafalan Al-Qurannya, tetapi pada masa yang sama dia harus menguasai ilmu-ilmu lain, kedoktoran, engineer. Satu masa bahkan sekarang ni pun sudah berlaku, kita ada Darul Quran yang melahirkan doktor tetapi dia juga hafiz. Accountant tetapi juga hafiz. Saya pernah mengajar di UIA dulu sebab kita ada waktu saya mengajar di UIA kita ada kolaborasi Darul Quran dan UIA. Pelajar-pelajar daripada Darul Quran masuk dalam bidang kewangan Islam, perbankan Islam, ekonomi. Dia hafal tetapi dia mahir dalam bidang-bidang ini. Jadi itulah generasi ulul albab. Ya. Saya setuju sebab saya pernah ke Darul Quran, jumpa cikgu-cikgu, ustaz-ustaz kat sana. Dia Syaril, cuba you bayang kalau doktor yang merawat you tu 30 juzuk Quran dalam dada. Allahu Akbar. Kita baru terfikir benda tu kadang-kadang sebab itulah kita bila kata dasar tahfiz ni kita bukan hanya nak memastikan yang berada dalam kerajaan tetapi juga sekolah-sekolah tahfiz swasta ini juga supaya akhirnya kita dapat lahirkan lebih ramai lagi generasi. Sebab kalau kita nak membangunkan negara akan datang, kita tak boleh hanya semangat yang bersifat retorik nak negara yang memartabatkan Islam, tetapi manusia-manusia yang ada, manusia yang dangkal dari segi akhlaknya, manusia yang cetek dari segi ilmunya, manusia yang rapuh dari segi keimanan dan ketakwaan. Tetapi kalau kita lahirkan generasi yang sebegini rupa, insya-Allah kita akan dapat merealisasikan apa yang Allah sebutkan, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baik. Datuk, saya nak tahu, kadang-kadang institusi ataupun sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama itu mungkin diberi perhatian. Contohnya di Malaysia ni kita ada banyak pondok-pondok ataupun ruang-ruang pembelajaran agama Islam yang bukan dalam konteks pendidikan asal persekutuan. Macam mana, Datuk? Sebenarnya alhamdulillah sebab tu saya katakan agenda memartabatkan Islam melalui peruntukan bajet kalau kita dapat lihat, dia bukan hanya di bawah agensi-agensi yang Jabatan Perdana Menteri yang saya sebutkan, saya di bawah saya ada 14 agensi ini, tetapi juga Kementerian Pendidikan. Untuk pengetahuan, kita ada lebih hampir 400 sekolah-sekolah agama di bawah Kementerian Pendidikan, yang mana 220 buah sekolah agama merupakan sekolah agama bantuan kerajaan, SABK, yang sepenuhnya dibiayai oleh kerajaan. Ini saja peruntukan di bawah sektor pendidikan Islam, SPI di bawah Kementerian Pendidikan. Kalau tahun ini punya bajet yang mana diisytiharkan tahun lepas, hampir 970 juta. Kerana kita ada 58,000 guru-guru pendidikan Islam yang mengajar di sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah. Maksudnya ini yang mainstream yang saya sebutkan tadi. Tapi kita juga ada di luar kerangka mainstream. Yang ni yang sekolah-sekolah agama di bawah negeri, sekolah agama rakyat yang tidak dibantu oleh kerajaan secara langsung. Sebab itulah apabila Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan 50 juta ringgit untuk bantuan sekolah-sekolah agama rakyat. Ini satu yang amat positif sekali kerana di samping 970 juta yang kita sudah memang tiap-tiap tahun komited untuk membelanjakan kepada sekolah-sekolah agama, guru-guru pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan, kita sekarang ini ada
bantuan pula untuk sekolah agama rakyat yang di luar arus perdana. Bukan itu saja, yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga umumkan 50 juta lagi untuk sekolah-sekolah pondok. Yang mana sekolah-sekolah pondok ini seperti yang kita tahu kebanyakannya bersifat swasta, bukan di bawah kerajaan. Jadi ini pun salah satu contoh ataupun bukti bagaimana kerajaan sebenarnya memberikan komitmen yang tinggi dalam konteks agenda memartabatkan dan mendaulatkan Islam dalam pelbagai aspek. Jadi sekarang kita tengok Datuk macam banyak fahaman asing yang bertebaran di negara kita. Jadi bagaimana usaha kerajaan dalam memantau pusat pengajian Islam ni dalam menyekat penyebaran fahaman asing yang sememangnya bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah? Sebenarnya alhamdulillah saya kira sekarang ni kita kena faham dari segi perlembagaan. Kuasa agama ni terletak di bawah negeri-negeri. Dan negeri-negeri di bawah majlis-majlis agama Islam yang mana Tuanku Sultan sebagai ketua agama bagi negeri-negeri ini. Kita mempunyai struktur yang sudah cukup kemas untuk mengelakkan dan menangani pelbagai elemen-elemen yang boleh mengganggu gugat dari segi kefahaman seperti yang disebutkan tadi Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tengok pun secara kalau kita bersifat adil, yang terlibat dengan penyelewengan dan penyimpangan agama ini, terutama dalam konteks radical extremism ataupun violence extremism, golongan-golongan yang bersifat ganas seperti Daesh, ISIS. Kalau kita tengok dari segi sejarah, baik JI, Kumpulan Militan Malaysia, Al-Maunah, ataupun Al-Qaeda sendiri, mereka yang terlibat ini kebanyakan bukan daripada latar belakang agama. Mereka ini adalah mereka yang bersifat profesional, yang baru mengenali agama hanya melalui tingkap-tingkap guru-guru yang memesongkan mereka untuk memahami seolah-olah ada jalan pintas ke syurga. Sebab itu kalau kita tengok profil-profil orang yang terlibat dalam gerakan ekstremisme ini bukan orang yang daripada aliran agama. Kenapa? Kalau mereka belajar agama, mereka sudah tahu, faham bahawa Islam tidak pernah mengajar dan merelakan bahkan menghalalkan apa jua bentuk keganasan atas nama agama. Sebab Islam itu agama sejahtera. Dan kita tak boleh dalam konteks Islam, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Matlamat tidak sekali-kali menghalalkan cara. Sekudus mana pun matlamat kita, kalau cara tak betul, dia tidak akan dapat keredaan Allah. Tak ada jalan pintas ke syurga. Jadi kalau kita lihat dalam konteks negara kita, pemantauan kepada sekolah-sekolah agama itu memang secara berterusan berlaku di peringkat negeri dan peringkat persekutuan. Dan apabila benda seperti fenomena ekstremisme berlaku, kita sentiasa melihat perkembangan di sekolah-sekolah agama kita, sekolah-sekolah pondok. Dan sebenarnya alhamdulillah setakat hari ini saya boleh katakan tidak wujud elemen-elemen radikal ekstremisme sedemikian yang perlu kita lihat secara objektif dan menilainya secara adil. Okey. Satu lagi Datuk, sebelum kita berakhir saya nak dapat komen jugalah Timbalan Menteri datang ni terutama mengenai isu ialah serangan kepada institusi keagamaan contohnya JAKIM. Kita tengok bertebaran viral-viral palsu yang sangat-sangat memberikan satu imej yang sangat mencalakan negatif lah kepada JAKIM. Sedangkan kalau orang kita ni yang tak membaca secara keseluruhannya, mungkin membaca tajuk saja, timbul satu persepsi negatif. Bagaimana Datuk sendiri menilai? Ya, sebenarnya agak menyedihkan juga sebenarnya apa yang berlaku beberapa tahun kebelakangan ini. Semacam satu usaha untuk meremehkan dan memperlekehkan institusi agama. Bahkan di parlimen pun kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai persoalan-persoalan ataupun isu-isu yang dibangkitkan seolah-olah nak mempertikaikan. Contohnya, kenapa diberikan pembiayaan sebegitu besar kepada institusi agama. Saya selalunya menjawab dengan mudah di parlimen. Saya katakan, ini hak kita yang diperuntukkan dalam perlembagaan kita. Perkara 3, apabila kita nak merdeka dulu, kita bersetuju secara kompromi dengan kepelbagaian agama, kepelbagaian kaum, bahawa negara ini kita bersetuju untuk berkongsi dengan pelbagai agama, pelbagai kaum, tetapi meletakkan beberapa tiang-tiang seri di dalam perlembagaan kita. Antaranya meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Itu merupakan lesen yang paling besar sekali kepada kerajaan untuk membelanjakan dan membiayai pelbagai program-program, dasar-dasar, polisi dan apa juga agenda untuk memartabatkan Islam. Sebab itu kalau kita melihat secara objektif, kita tutup mata kita daripada kita merdeka sampai sekarang. Tidak ada orang yang boleh menafikan bahawa perkembangan Islam di Malaysia semakin meningkat. Ya, betul. Walaupun banyak kelemahan, banyak yang tidak sempurna yang perlu kita sempurnakan. Tetapi jangan sekali-kali kita menafikan bahawa perkembangan ini baik dan tanggungjawab untuk memperelokkan dan menyempurnakan
agenda ini adalah tanggungjawab kita bersama. Cuma jangan bermain dengan api, jangan persoalkan perkara-perkara yang sudah pun kita sepakati di dalam perlembagaan dalam kita membina negara Malaysia yang tercinta ini. Alhamdulillah. Baik, host. Seronok dengan Datuk. Rasa sejuk je rasa. Datuk berkata-kata terus meresap dalam diri kita. Akhir kali Datuk mewakili pihak Jabatan Perdana Menteri sendirilah dari sudut agama ni, apa antara Datuk nak sarankan kepada anak-anak muda kita Nasihat Datuk. Ya, saya menasihatkan penonton-penonton di luar sana supaya berhati-hati dalam kita menyebarkan maklumat dan berita. Contoh yang terbaru berkenaan dengan isu halal yang tidak ada isu sepatutnya, yang saya sudah jawab di parlimen bahawa JAKIM tidak pernah mengharamkan dan kita tidak pernah meletakkan bahawa restoran ini tidak sah dan sebagainya. Begitu juga dengan isu-isu sebelum ini, tabung haji dikatakan rugi. Tetapi apabila viral itu sudah merebak, dia sudah mencorakkan satu pemahaman dan pemikiran orang yang akhirnya rakyat percaya, yang akhirnya boleh memudaratkan kita. Contoh yang terbaik apa yang berlaku pada tabung haji. Apabila orang percaya bahawa tabung haji rugi, bila diumumkan bonus 3,150 orang yang telah tarik diri, tolak giliran dia, kembali semula, yang sepatutnya pergi tahun depan haji, dapat giliran 83 tahun. Itu antara contoh bagaimana apabila kita mempercayai berita-berita yang tersebar, yang diviralkan dalam media sosial, dan kita tidak ada nilai apa yang disebut dalam Al-Quran tabayun. Kita kena cek, kaji, selidik sebelum menyebarkan berita tersebut. Takut-takut dia akan memudaratkan kita, memudaratkan orang lain dan menghancurkan apa yang telah kita bina selama ini. Alhamdulillah. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak. Kata penerbit kita akan undang sekali lagi untuk segmen yang khusus untuk isu halal ni tu penjelasannya. Datuk, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Datuk. Dan temukan Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Ashraf Wahid Dasuki yang merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Selamat